Bersama saya Aidan Ayan dalam rentasan berita edisi 1259 antara paparan utama. Terimalah kekalahan dengan berlapang dada. Tuah dan doa orang Tambun. Tidak nampakkah kalian rakyat bergembira? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebaik sahaja berita Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10, tahniah datang bertali arus. Ucapan awal datang daripada Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Hari ini pula Malaysia dihujani dengan ucapan dari negara-negara maju termasuk Jepun, Amerika Syarikat dan Australia. Dalam kenyataan media pertamanya pada 24 November 2022, Anwar Ibrahim berkata, pemerintahan ini dibentuk dengan dukungan padu dan mantap daripada tiga gabungan terbesar iaitu Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak. Sebagai Perdana Menteri, beliau mengulangi komitmen untuk mempertahankan perlembagaan Malaysia iaitu kedudukan bahasa Melayu, agama Islam sebagai agama rasmi negara dan Raja-Raja Melayu. Ini termasuk hak keistimewaan kaum Melayu tanpa meminggirkan hak kaum Cina, India, suku kaum Sabah dan Sarawak serta orang asli. Kerajaan akan menjamin dan menjaga hak semua rakyat Malaysia, khususnya golongan yang terpinggir dan melarat tanpa kira bangsa dan agama, ujarnya. Menurut beliau pada saat ini, fokus nombor satu adalah agenda pengukuhan ekonomi, diikuti oleh melawan rasuah dan penyelewengan secara serius dan habis-habisan dengan menggerakkan agenda reformasi tata kelola, governance dan pemerintahan. Amat jauh bezanya respon negara luar apabila pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin merampas kuasa menerusi langkah Sheraton. Pemimpin dunia mengabaikan Perdana Menteri Malaysia ketika itu. Sebaliknya, negara kita diserang dengan COVID-19 yang menyebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang amat panjang dan membunuh banyak perusahaan kecil dan ratusan ribu penganggur. Setakat 19 November 2022, bilangan kematian kerana COVID-19 ialah 36,628. Pengundi yang celik hati nurani dan tidak terpengaruh dengan tohmahan di media sosial, khususnya TikTok, mengundi untuk menolak mereka yang mengkhianati mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Ini termasuk nama-nama besar seperti bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin, Timbalan Menteri Luar Datuk Kamarudin Jaafar, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Mansur Othman dan Timbalan Speaker Datuk Muhammad Rashid Hasnun. Mereka semua tumbang ditolak oleh rakyat. Kenyataan Mahyadin yang masih berkeras bahawa beliau memiliki 115 akun bersumpah ahli parlimen yang menyokongnya sebagai calon Perdana Menteri dijawab oleh Anwar bahawa beliau bersedia dengan undi percaya yang akan diadakan apabila Dewan Rakyat bersidang pada Disember nanti. Sedangkan Mahyadin sendiri secara biadab telah mengeluarkan kenyataan terbuka bahawa beliau tidak bersetuju dengan saranan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya dibentuk kerajaan perpaduan. Sidang media selepas menghadap Yang di-Pertuan Agong memberi imej jelas siapa sebenarnya tawaduk dan mementingkan perpaduan, siapa yang kemaruk dan tamak hendak menjadi Perdana Menteri dengan cara apa pun. Nilai ringgit hari ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia ialah RM4.47 bagi $1 Amerika berbanding dengan RM4.58 bagi $1 Amerika pada 21 November lalu. Ketika wujud kecelaruan apabila Mahyadin menuntut bahawa beliau adalah Perdana Menteri Malaysia kerana mendapat sokongan ahli Parlimen UMNO BN yang kemudian dinafikan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi.
Pengukuhan nilai ringgit dilihat sebagai satu tanda keyakinan pelabur bahawa ekonomi Malaysia akan pulih di bawah penerajuan Perdana Menteri baharu Anwar Ibrahim. Justru, terimalah kekalahan ini dan move on. Janganlah merancang lagi daulah terpendam kerana ia dilarang oleh Islam. Dalam melayan euforia kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10, jangan kita lupa kepada jasa orang Tambun yang telah memberi 49,625 undi kepada beliau mengalahkan pencabar terdekat Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang juga timbalan Presiden bersatu dengan majoriti sebanyak 3,736 undi. Pengurusi Pakatan Harapan itu mengambil risiko dengan bertanding di kawasan kubu kuat Perikatan Nasional dan meninggalkan kubu kuat yang sudah dibinanya di Port Dickson. Ketika beberapa calon Pakatan Harapan tumbang angkara kempen kotor pihak lawan yang mengapi-apikan kebencian terhadap DAP dengan naratif termasuk penulisan semula sejarah 13 Mei 1969. Kononnya DAP adalah punca rusuhan kaum. Anwar masih mampu menjana kemenangan. Malah Anwar sendiri dilontar dengan pelbagai fitnah. Kononnya beliau akan membenarkan perkahwinan sejenis atau LGBT iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender. Beliau tetap menjadi pilihan rakyat. Akhirnya setelah 24 tahun menanti, berulang kali kedengaran jeritan reformasi, cita-cita rakyat tercapai. Ramai yang sebab menitiskan air mata kesyukuran. Terima kasih kepada pengundi Tambun yang istiqamah dengan perjuangan membela kebenaran. Justru jom channel mengambil kesempatan yang singkat ini untuk memperkenalkan kawasan di mana negara kita melakarkan sejarah politik baharu. Tambun terletak berhampiran Bandar Ipoh yang kini terkenal dengan Limau Tambun. Menurut laman orangperak.com, terdapat dua versi asal usul nama Tambun. Versi pertama menyebut Tambun dibuka dalam tahun 1885 oleh Tok Panjang Osman atau lebih dikenali dengan nama Tok Norman. Sultan Perak pada ketika itu telah menganugerahkan kepada Tok Panjang Osman sebidang tanah untuk mengusahakan aktiviti perlombongan bijih timah di Ulu Kinta. Orang asli di kawasan berkenaan dikatakan memanggilnya Tambun yang bermaksud longgokan bijih timah. Mengambil sempena panggilan orang-orang asli di kawasan tersebut, akhirnya Tok Norman menamakan kawasan itu dengan nama Tan Bun Hulu. Tok Norman mengembangkan aktiviti perlombongan bijih timah ke Tan Bun Tengah yang kini dikenali dengan nama Batu Lima Tan Bun dan Tan Bun Hilir iaitu kawasan Pekan Tan Bun hari ini. Versi kedua pula menurut laman berkenaan, kawasan Pekan Tambun sebelum ini dikenali dengan nama Kampung Rotan Segar. Perusahaan aktiviti perlombongan bijih timah telah diusahakan oleh Toh Lembang atau lebih dikenali dengan nama Kulub Limbang iaitu seorang saudagar kelian yang bermaksud saudagar lombong. Justru kawasan sekitar Tambun ini telah dinamakan sebagai Tambun yang membawa makna sebagai kelian atau lombong. Perkembangan Tambun ini telah bermula tahun 1892 dengan wujudnya beberapa rumah kayu dan dituruti dengan pembinaan balai polis pada tahun 1900 dan sekolah Melayu pada tahun 1895. Justru secara simbolik, jika Tambun dulu menjadi bermulanya pembangunan ekonomi di negeri Perak, kini ia menjadi katalis untuk mengembalikan kegemilangan negara kita dengan pelantikan ahli parlimen dari kawasan berkenaan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Tidak mengapa sosok yang menjadi pilihan pengundi Tambun itu berasal dari Ceruk Tok Kun, Pulau Pinang. Beliau adalah simbol keberanian anak Melayu yang tidak mengalah kepada tekanan pihak pemerintah yang zalim. Anak Melayu yang berani berjuang di luar tempurung pelindung diri seperti pemimpin-pemimpin parti lawan. Semoga negara kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan penduduk Tambun dapat menerima tempias kemakmuran yang dijanjikan. Sekali lagi, tahniah pengundi Tambun yang memilih Pakatan Harapan. Kerana kalian, negeri Perak mendapat seorang Perdana Menteri walaupun terpaksa menempuh perjuangan politik yang sengit. Sesungguhnya, kalian amat berjasa. Jumaat 25 November 2022, Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan hari pertamanya sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Walaupun beliau pengerusi Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim bukan Perdana Menteri untuk parti itu sahaja atau untuk orang Melayu sahaja. Beliau adalah Perdana Menteri untuk rakyat Malaysia berbilang kaum di negara ini. Menerusi puluhan klip video yang ditularkan di media sosial, sama ada di TikTok,
Instagram, Facebook atau YouTube jelas menunjukkan sosok Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri Rakyat Malaysia. Di mana-mana beliau berada, sama ada di jalan raya atau di pejabat, sama ada siang maupun malam, beliau disambut oleh ahli masyarakat sama ada Melayu, Cina, India dan kaum-kaum lain. Bukan mereka tidak pernah melihat Anwar Ibrahim sebelum ini, tetapi sambutan mereka terhadap Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 seperti fenomena baharu yang tiada duluan, sama ada oleh Perdana Menteri ke-7, ke-8 maupun ke-9. Mereka menjerit dan bersorak kegembiraan apabila dapat melihat sosok Perdana Menteri ke-10 walaupun beliau berada di dalam kereta yang dikawal polis pengiring. Ternyata Anwar Ibrahim seorang Perdana Menteri yang ditunggu-tunggu oleh rakyat berbilang kaum di negara ini. Mereka juga berasak-asak kerana masing-masing mahu mendekati Perdana Menteri yang mereka nanti-nantikan. Jangan salahkan mereka kerana cuba melepaskan kerinduan kepada reformasi yang tertangguh sekian lama. Selain itu, bilangan parti atau gabungan parti yang ingin menyertai kerajaan perpaduan ini juga bertambah. Terkini, Gabungan Rakyat Sabah GRS juga secara rasmi bersetuju untuk menyertai kerajaan perpaduan, kata Anwar. Maknanya kerajaan perpaduan kini sudah mencapai 2/3 majoriti di Dewan Rakyat. Bagaimanapun, Anwar memberi jaminan bahawa saiz kabinet akan dikecilkan daripada yang terdahulu ketika era Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Tiba-tiba sayup-sayup kedengaran dari dalam tempurung suara Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan bahawa PAS menerima dengan reda dan hati terbuka segala ketentuan Allah, iaitu tidak dapat menjadi pemerintah yang katanya tentu mempunyai hikmatnya yang tersendiri. PAS turut mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah diperkenan dan dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. PAS yakin beliau akan melaksanakan tanggungjawab dengan baik, adil dan ihsan serta turut mengutamakan konsep federalisme yang wajar kepada seluruh negeri-negeri dan rakyat jelata, katanya dalam satu kenyataan. Beliau juga menyebut mengenai tawaran pengerusi Pakatan Harapan itu kepada Perikatan Nasional untuk menyertai kerajaan perpaduan pimpinannya. PAS mengucapkan terima kasih, seterusnya dalam waktu terdekat akan membincangkan perkara ini dengan rakan-rakan komponen dalam Perikatan Nasional, ujarnya. Sementara itu, pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin berkata, PN mengucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim atas pelantikan sebagai Perdana Menteri ke-10. Beliau menegaskan Perikatan Nasional kini akan memainkan peranan semak dan imbang di Parlimen. Ini bermakna gabungan itu tidak akan menerima tawaran untuk menyertai kerajaan perpaduan. Pendirian Mahyadin ini bercanggah dengan kenyataan Taqiyuddin. Kata-kata yang diucap bagai lembut gigi daripada lidah. Tiba-tiba Anwar Ibrahim menjadi seorang yang baik, adil dan ihsan setelah Perikatan Nasional tiada peluang untuk menjadi pemerintah. Tinjauan Jom Channel di kalangan pengguna media sosial yang pro Pakatan Harapan tidak dapat menerima penyertaan gabungan yang dilihat ekstremis agama dan kaum itu di dalam kerajaan perpaduan. Hati-hati penyokong Pakatan Harapan terguris apabila mendengar aduan anak-anak mereka bahawa jika mengundi Pakatan Harapan, esok pergi sekolah terpaksa memakai skirt. 13 Mei akan berlaku. Walaupun anak-anak ini yang hati mereka polos sebenarnya tidak tahu pun apa terjadi pada tarikh tersebut. Bukan penyokong Pakatan Harapan punya hati kering kerana menolak mereka, tetapi guris luka itu terlalu dalam dan memakan masa untuk sembuh sepenuhnya. Justru jangan salahkan rakyat yang tidak percaya kepada Perikatan Nasional lagi. Apapun, rakyat sentiasa memerhati. Berikut ialah pengumuman daripada pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Dr. Zulkarnain Luqman dan pengarah Biro Mobilisasi Amanah Sani Hamzan yang bertajuk Laporan Polis terhadap individu atau pengguna media sosial yang mengapikan isu perkauman dan agama. Seperti sedia maklum, sejak kebelakangan ini terlalu banyak isu perkauman dan agama telah berlegar di media sosial yang dibuat bagi menanam rasa benci pada kaum lain serta boleh menyebabkan permusuhan dan perpecahan dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, satu laporan polis serentak seluruh negara akan diadakan pada ketetapan berikut. Tarikh 26 November 2022. Tempat
IPD Dangwangi dan Balai Polis seluruh negara. Dalam sebuah negara majmuk yang mempunyai pelbagai kaum, seharusnya rakyat Malaysia lebih menjaga sensitiviti kaum lain agar keharmonian di negara ini terus terjamin. Laporan polis adalah untuk memohon agar pihak PDRM membuka kertas siasatan serta mengambil tindakan segera ke atas individu atau pengguna media sosial yang telah mencetuskan api perkauman yang boleh menyebabkan perpecahan di kalangan rakyat Malaysia di bawah Seksyen 298A dan Seksyen 504, 505-B dan 506 Kanun Keseksaan Akta 574, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948. Semua pengerusi Biro Mobilisasi hendaklah membuat laporan polis ini di negeri atau kawasan masing-masing. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Adanayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.